أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. Sadaqallahul azim. Maksudnya, balasan yang baik yang dijanjikan oleh Allah itu tidak akan didapati hanya dengan angan-angan kamu semata-mata, dan tidak pula dengan angan-angan ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Siapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu, dan ia pula tidak akan mendapat selain dari Allah seorang pun yang akan melindunginya, dan tidak ada juga yang dapat menolongnya. Dan sesiapa mengerjakan amal soleh dari lelaki atau perempuan sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk syurga, dan mereka pula tidak akan dianiaya atau dikurangkan balasannya sedikit pun. Dan tidak ada yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan ikhlas, sedang ia berusaha mengerjakan kebaikan.
Ia pula mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang tetap di atas dasar tauhid. Dan kerana itulah Allah menjadikan Nabi Ibrahim kesayangannya. Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan Allah sentiasa meliputi pengetahuannya dan kekuasaannya akan tiap-tiap sesuatu. Selagi kita berada dalam penafsiran surah An-Nisa, surah yang keempat pada juzuk yang kelima, pada ayat 123 sehinggalah ayat 126. Ayat-ayat yang kita bacakan ini menjelaskan bahawa syurga itu tidak dimiliki dengan angan-angan dan dakwaan kosong. Tetapi syurga itu dimiliki dengan amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka siapa yang melakukan kejahatan, maka tidak layak untuk mendakwa ataupun tidak layak untuk mengatakan dia ahli syurga. Bila Allah berfirman, laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahli kitab. Bukanlah suatu perkara yang cuma diangan-angankan oleh kamu dan juga yang diangan-angankan oleh ahli kitab. Dan maksudkan di sini ialah Kristian dan Yahudi. Sebab turun ayat ini supaya kita dapat lebih memahami, Ibn Abbas menyatakan orang Yahudi dan juga orang Kristian berkata, la yadkhulul jannata ghairuna. Tidak akan masuk syurga melainkan orang macam kami, Yahudi dan juga Kristian. Lalu Arab penyembah berhala pula berkata, inna la nub'atsu, kami tak akan dibangkitkan, mati setakat sini sahaja. Dan diriwayatkan juga oleh Imam Masruq, dia berkata, bila sekumpulan orang-orang Kristian bertemu dengan orang Islam, lalu mereka berkata, nahnu afdalu minkum. Wa qala haula nahnu afdalu minkum. Kami lebih baik pada kamu. Maka orang beriman pula menjawab, kami lebih baik daripada kamu. Maka Allah turunkan ayat ini. Bukanlah suatu benda yang cuma dakwa-dakwi. Cuma suatu dakwaan bahawa kamilah ahli syurga. Bukan begitu. Diriwayatkan juga turunnya ayat ini bila mana ahli kitab berkata, antum sawa. Kalau kamu kata kami tak masuk syurga, kamu kata Kristian tak masuk syurga, Badui juga tak masuk syurga, penyembah berhala tak masuk syurga, kamu pun sama tak masuk syurga. Maka Allah turunkan ayat, wa may ya'mal minas solihat, dan sesiapa yang beramal dengan amal yang soleh, untuk menjawab bahawa benar, asalnya tidak ada yang boleh mendakwa siapa pun masuk syurga. Tetapi orang-orang yang beramal soleh, yang benar-benar mengikuti agama Allah yang sebenar, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan nabi-nabi sebelum ini, mereka lah orang yang benar dengan amal soleh yang mereka lakukan. Kalau ayat sebelum ini kita baca tentang bagaimana godaan syaitan. Syaitan akan goda dengan berbagai cara untuk menyesatkan manusia. Namun Allah Ta'ala menjelaskan, siapa pun yang mengikut jejak langkah syaitan, yang berkawan, yang bersahabat dengan syaitan, maka kesudahannya ialah neraka Jahannam. Namun orang yang beriman dan beramal soleh, kedudukan mereka ialah dalam syurga yang merupakan janji Allah yang sebenar. Maka Allah Ta'ala pada ayat yang berikutnya, ayat yang kita bacakan, Allah Ta'ala jelaskan tentang sifat orang beriman yang sebenar. Kerana orang Kristian juga mendakwa dia beriman, orang Yahudi juga mendakwa dia beriman, bahkan penyembah berhala juga berkata kami juga beriman. Masing-masing mendakwa iman yang melayakkan mereka masuk syurga. Maka Allah Ta'ala menjelaskan, bukanlah ia satu dakwa-dakwi, sama ada di kalangan kamu, wahai ahli kitab, wahai penyembah berhala, wahai orang Kristian. Kerana asasnya syurga itu, Allah Ta'ala berfirman, man ya'mal su'an yujza bih, siapa pun yang melakukan kejahatan akan diberi balasan.
wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan bertemu pertolongan, dia tidak akan memperoleh pertolongan dan juga pembantu selain daripada Allah. Baik, Allah sebut dulu pertama, iman bukanlah satu dakwa-dakwi. Siapa pun tidak boleh mendakwa, saya beriman, tanpa dibuktikan dengan amal. Kemudian Allah menjelaskan siapa yang buat jahat. Kenapa Allah Ta'ala menyebut selepas perkataan dakwa-dakwi? Kerana kebanyakan orang yang mendakwa semata-mata mereka tidak pernah membuktikan. Tapi yang jelas yang ada pada mereka cumalah kejahatan-kejahatan yang tidak pernah putus. Sebab itu disebut daripada Hasan Basri, satu perkataan yang masyhur, laisal iman bitamanni lakin ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-amal. Iman itu bukanlah kamu dakwa-dakwi, tetapi apa yang melekat dalam hati dan dibenarkan dengan amal soleh. Kata Hasan Basri, inna qauman gharrathumul maghfirah fa kharaju minad dunya wa hum mamlu'una bidzunub walau sadaqu la ahsanul amal. Sesungguhnya ada orang yang ditipu dengan kehidupan dunia ini. Dia menyangka bahawa Allah akan ampunkan dosa dia. Lalu dia keluar dari dunia ini, yakni mati dengan membawa dosa yang banyak. Kalau benar dia bahawa dia meyakini Allah memohon, Allah mengampuni, nescaya dia akan melakukan amal soleh. Baik, secara kesimpulan, sebab turun ayat ini bukan sekadar teguran, bukan sekadar satu templakan kepada Yahudi, Kristian dan penyembah berhala, tetapi ini juga teguran kepada orang yang beriman yang lemah iman, dan juga orang munafik yang juga mendakwa dia beriman. Wahai orang yang lemah iman, dhi'aful iman, wahai orang-orang munafik yang mendakwa beriman, wahai orang Yahudi, wahai orang Kristian, wahai penyembah berhala, iman bukanlah kamu berkata saya beriman. Kalau begitu, nescaya semua ahli dunia ini beriman kerana mereka kata kami beriman, kami percaya. Tetapi iman itu mestilah dibuktikan. Kerana itu Allah Ta'ala menyatakan bahawa faman ya'mal su'an yalqa jazaa'u wa man ya'mal su'an yalqa jazaa'ahu. Siapa yang buat jahat dia akan mendapat balasan. Kenapa? Kerana mereka merasakan dengan dakwaan mereka beriman, kejahatan yang mereka buat tidak akan memberi mudarat apa-apa. Macam gini dah, tuan-tuan sekalian. Kalau kita kata kita ni anak mak, anak ayah, bila kita buat salah, kita dah macam confident mak ayah kita tak akan rotan kita. Anak mak, anak ayah. Kalau kita kata ini anak emas, kenapa anak emas? Maksudnya kalau dibuat salah, tak kena apa. Kalau hari ni, istilah yang popular orang kata ni, geng-geng kayangan. Kayangan maksudnya, dia buat salah macam dia tak didakwa. Maka ada kelompok-kelompok yang juga ingin menjadi geng kayangan di sisi Allah dengan berkata, kami beriman. Dengan kata lain, kalau kami buat jahat ke, kalau kami tak solat ke, kalau kami buat dosa, kami tak akan kena apa-apa. Sebab kami beriman. Sebagaimana kita dah sebut dakwaan orang Yahudi Kristian, kami anak Allah. Kami kekasih Allah. Dan sebagaimana dakwaan-dakwaan yang lain yang berkata kami keturunan Nabi. Kami keturunan Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Ya, orang-orang Arab yang tidak beriman, yang tidak mengikut Nabi SAW, mereka berkata, bukankah kami keturunan Nabi Ibrahim? Keturunan Nabi Ismail, kami tak diazab. Maka Allah menyebut peraturan Allah yang asas. Siapa yang buat jahat, maka dia akan mendapat balasan kejahatannya. Siapa buat jahat? Yang saya katakan kelompok yang mendakwa tadi menyangka bahawa mereka dengan cukup berkata beriman selamat daripada azab. Tidak. Kemudian sesudah itu Allah menyebut wa may ya'mal minas salihat, dan siapa sahaja yang melakukan kebaikan, min zakarin aw untha, lelaki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dengan syarat dia beriman dengan sebenar, fa ulaika yadkhulunal jannah, merekalah akan memasuki syurga, wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi walau sedikit pun. Allah menjelaskan ketika mana kelompok-kelompok ini mendakwa sekian-sekian, maka Allah Ta'ala menyatakan yang sebenar-benar beriman itu, iaitu orang-orang yang melakukan amal soleh
sama ada dia lelaki ataupun dia perempuan, dan keadaan benar-benar dia beriman pada Allah dan Rasul, inilah kelompok yang akan memasuki syurga. Wala yuzlamuna naqira, mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Wa man ahsanu dinan, dan siapakah yang lebih baik agamanya? Di sini Allah Ta'ala menyebut apa makna iman. Ya, kerana saya katakan kelompok yang pertama kata kami beriman, yang ni pun kata beriman. Apa itu iman? Maka Allah menjelaskan pada ayat 125, wa man ahsanu dinan, siapakah yang lebih benar agamanya? Siapakah yang lebih baik agamanya kalau bukan mimman aslama, orang-orang yang Islam. Apakah maksud Islam di sini? Islam dari sudut bahasa artinya tunduk. Al-inqiyad, al-imtithal, tunduk dan patuh. Iaitu orang-orang yang benar-benar berada dalam pilihan Allah, orang-orang yang benar-benar dianggap benar agamanya ialah orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah wa huwa muhsin. Bukan sekadar dia menyerahkan diri pada Allah. Wa huwa muhsin, dia sentiasa buat baik. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa, dan dia mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim. Kenapa disebut di sini mengikut ajaran Nabi Allah Ibrahim? Untuk menunjukkan tentang pertama kemuliaan Nabi Allah Ibrahim AS. Yang kedua, untuk menunjukkan betapa Ibrahim berada dalam fitrah yang paling bersih, iaitu dengan menyembah Allah, tidak mempersekutukannya dalam suasana masyarakatnya menyembah berhala. Yang ketiga, untuk tunjukkan bagaimana kuatnya akal Nabi Allah Ibrahim, dengan mudah dapat membezakan antara orang yang sembah berhala dengan sembah Tuhan. Dapat membezakan. Dan seterusnya, sempurnanya ma'rifatullah. Artinya Ibrahim benar-benar mengenali Allah SWT. Dan disebut juga Nabi Ibrahim kerana Ibrahim seorang yang syiddatul azimah, punya keazaman yang kuat. Wa ulul himmah, punya kesungguhan yang sebenar. Fil muharabati wathaniyati wasyirk, dalam memerangi kelompok penyembah berhala dan golongan yang mensyirikkan Allah. Artinya bila tiba-tiba Allah sebut ayat ni Ibrahim, tidak disebut Nabi Muhammad SAW, Ibrahim. Kerana asas tauhid yang sebenar itu, asas tauhid yang sebenar. Dan juga kita katakan perjuangan sebenar dalam agama itu apa yang ditunjukkan oleh Ibrahim. Ibrahim bersendirian dalam kelompok penyembah berhala. Ibrahim bersendirian dalam kelompok yang menyembah raja. Ibrahim AS bersendirian dalam kelompok mereka yang melakukan kejahatan. Lalu Ibrahim dengan kekuatan akal yang Allah berikan kepadanya menghujahi kaumnya yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, yang menyembah bintang, atau yang menyembah berhala. Hujah dengan sekuat-kuat hujah, dengan akalnya, sehingga sampai Nabi Ibrahim memecahkan semua berhala dan meletakkan kapak pada berhala yang paling besar. Bila ditanya siapa yang buat, maka kata Ibrahim, tanyalah berhala yang besar. Kalau betul dia Tuhan, pasti dia boleh bercakap. Ibrahim mengembalikan hujah akal yang kuat. Dan Ibrahim AS sanggup diambil tindakan, dibakar hidup-hidup. Yang telah kita ceritakan bagaimana kisah Ibrahim. Namun Nabi Allah Ibrahim tidak pernah menyembah berhala, bahkan memerangi berhala. Kamu Arab Mekah sembah berhala. Kamu pula Yahudi dan Kristian mensyirikkan Allah dengan mengatakan Nabi itu, Nabi ini sebagai anak Tuhan. Ia persis bagaimana zaman Numrus bin Kan'an. Numrus mendakwa dia juga wakil atau anak Tuhan di muka bumi, sehingga peringkat dia mengaku Tuhan. Maka hanya Ibrahim yang tidak mempertuhankan sesiapa melainkan Allah. Maka asas, kerana Allah sebut Ibrahim sebab Yahudi berbangga Ibrahim, Kristian juga begitu. Baik, lihat fitrah Ibrahim. Apakah Ibrahim AS pernah menyekutukan sesuatu? Tidak. Apakah Ibrahim pernah menyembah berhala? Tidak. Dan tidakkah kamu melihat betapa bersungguhnya Ibrahim memerangi berhala sampai peringkat tidak ada Nabi yang merosakkan berhala seperti Ibrahim. Yang memecah-mecahkan berhala ni Nabi Allah Ibrahim. Yang akhir sekali diikuti oleh Nabi SAW dalam pembukaan kota Mekah. Bila pembukaan kota Mekah, berhala yang mengelilingi Kaabah, dan dalam Kaabah ada 360 buah. Maka Nabi SAW menghancurkan semua.
berhala tersebut di dalam dan di luar, dan menghantar sahabat-sahabat untuk menghancurkan berhala di semenanjung tanah Arab, di setiap kabilah-kabilah yang ada berhala, untuk dimusnah, dibinasakan. Apa yang Nabi SAW buat sama seperti Nabi Ibrahim buat. Bahawa tidak ada lagi penyembahan berhala di sini, tidak akan ada lagi syirik di sini. Sehingga Rasulullah SAW menyebut tidak akan ada lagi penyembahan berhala di semenanjung tanah Arab. Bahkan tidak akan ada dua agama di semenanjung tanah Arab. La yajtami' dinani fi jaziratil Arab. Tidak akan lagi berkumpul dua agama dalam semenanjung tanah Arab. Bahkan Nabi SAW menyatakan, inna syaitan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh kami. Walakin tahrish bainakum, melainkan dia akan melaga-lagakan kamu, jadikan kamu berbalah. Nabi SAW menghapuskan segala bentuk unsur keberhalaan. Sebab itu Islam mengharamkan patung-patung walaupun tidak disembah. Yang kita simpan kat rumah, kita simpan dalam kereta, kita simpan dalam cermin. Melainkan kalau ia adalah dumyah ataupun anak patung yang dimainkan oleh anak-anak kita. Kalau patung-patung tu kita simpan buat kenangan, letak almari, sebab ni patung yang kita main zaman kecil dulu, maka hukumnya haram. Malaikat tak masuk rumah yang ada patung, bangunan yang ada patung, rumah ataupun pejabat-pejabat yang diletak patung, kereta-kereta yang kita gantung patung macam-macam. Kalau patung itu patung anak-anak main tak apa. Bukan patung anak-anak yang kita main. Jangan salah faham. Patung yang budak-budak main. Bukan patung anak-anak yang kita main. Kita dah tak boleh main, kita dah balik. Tak boleh lagi main. Maka menunjukkan kesungguhan Islam dalam memerangi keberhalaan. Kerana itu Allah menyebut wattakhadallahu Ibrahim khalila. Maka Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Bila disebut Ibrahim sebagai kekasihnya, kita tahu bahawa semua para Nabi alaihissalam ialah kekasih Allah. Namun ada yang lebih dekat, ada yang darjatnya lebih tinggi daripada Nabi yang lain. Maka di antara darjat yang tertinggi ialah Nabi Allah Ibrahim AS dengan mendapat gelaran Khalil. Tetapi Nabi Muhammad SAW mendapat gelaran yang lebih tinggi daripada Khalilullah, itu dinamakan sebagai Habibullah ataupun Habibur Rahman. Bahkan Nabi SAW pernah menyebut dalam satu hadis, Inna Allah ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Allah telah mengambil aku, menjadikan aku kekasihnya, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Wa innahu lam yakun nabiyyun illa lahu khalil. Dan Nabi pun tidak akan diutuskan melainkan dia juga ada orang yang disayang. Ala wa inna khalili Abu Bakrin, ketahuilah bahawa kekasih aku ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Dinamakan perkataan Khalil. Perkataan Khalil yang kita terjemah bahasa Melayu maknanya ialah kekasih. Tapi ia menunjukkan bahawa orang ni ataupun Nabi ini yang diberikan pangkat dan kedudukan, bahawa dia tidak pernah meninggalkan ruang kosong melainkan dia ingat Allah. Itu perkataan Khalil. Tidak dibiarkan ruangan kosong dalam hatinya melainkan dia ingat Allah. Kerana itu disebut sebagai Khalilullah. Dia kalau zahirnya, kalau seorang mencintai seseorang, maka dia akan sentiasa mengingati orang tu di hati dia. Siang, malam, pagi, petang. Kalau ada apa-apa berlaku pun dia ingat kekasih dia terlebih dahulu. Dia bangun tidur, dia ingat kekasih dia. Maka itu perkataan Khalil. Dia tidak dibiarkan hatinya kosong daripada mengingatinya. Ini Khalil. Baik, dalam ayat ini juga, bila Allah Ta'ala menyatakan, siapa yang melakukan kejahatan akan dibalas. Tak kira siapa. Orang kafir, dibalas. Dibalas pertama sebab kekufuran dia. Yang kedua sebab kejahatan dia buat. Sama ada balasan itu di dunia atau balasan itu di akhirat atau kedua-duanya sekali. Manakala orang beriman juga begitu. Kerana itu Allah Ta'ala menjelaskan, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan walau sebesar mana pun, maka dia akan dihukum oleh Allah. Sunnatullah ini, bahawa siapa yang buat jahat, dia akan kena hukum. Tak kira siapa dia. Dan sunnatullah juga, siapa yang buat baik akan diberi balasan. Cuma apa bezanya? Bagi orang kafir, kalau dia buat jahat,
dia merompak, dia mencuri, dia membunuh, dia menipu, dia memfitnah, dia dapat tak balasan? Ya. Di dunia Allah tunjuk balasannya. Dan di akhirat juga dia mendapatnya secara khusus. Kenapa? Balasan di dunia tidak akan mengurangkan balasan di akhirat. Balasan di dunia tidak akan menjadi sebab diringankan balasan di akhirat. Tidak. Manakala kalau dia buat baik, ni orang kafir kalau buat baik, sama ada dia Kristian, Yahudi ataupun penyembah berhala. Kalau dia buat baik, maka dia juga dibalas baik. Cuma bezanya, dia cuma mendapat kebaikan di dunia, tapi dia tak akan dapat kebaikan di akhirat. Sebab tidak ada pahala bagi orang kafir akhirat. Apa kebaikan dia dapat? Barangkali dia panjang umur. Barangkali dia kaya. Barangkali dia dipuji. Barangkali dia disayangi. Semua kebaikan-kebaikan yang dia nak atas dunia. Dia naik pangkat, tenang hidupnya, tak ada orang kacau, tak ada orang ganggu sebab dia orang baik. Dan memang orang kafir asasnya sebab dia tak percaya akhirat. Maka dia cuma nak kebaikan dunia. Tetapi orang beriman berlainan. Orang beriman bila mana dia buat jahat di dunia, maka bila Allah Ta'ala hukum dia di dunia, menjadi kafarah akhirat kelak. Bila Allah hukum di dunia, akan meringankan azabnya di akhirat kelak. Tak kira di mana dia dihukum. Ada orang buat jahat, katakan dia menipu, maka Allah Ta'ala pun balaslah dosa dia menipu, akhirnya meniaga dia bankrupt. Maka bila Allah dah balas, maka telah dihapuskan sebahagian dosa di dunia dan juga di akhirat. Diringankan. Ini secara umum. Sebab itu Abu Bakar As-Siddiq bila mana mendengar ayat ini, "May ya'mal su'an yujza bih", siapa buat jahat akan dibalas. Lalu Abu Bakar datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakrin, "Ya Rasulullah, kaifal falah ba'da hadhil ayah?" Ya Rasulullah, macam mana kami nak jadi cemerlang selepas turun ayat ini? Itu ayat yang berkata siapa yang buat jahat akan dibalas. Tak kira kamu siapa. Buat jahat kena. Fakullu su'in amilna juzina bihi. Kalau begitu semua benda jahat yang kami buat, kami kena balasan, kami takut. Ya, ia balasan Allah. Kalau setiap benda kita kena, umpama kalau kita langgar undang-undang dunia, tuan-tuan, setiap benda kena saman. Tak pakai topeng, kena saman. Tak ambil suhu, kena saman. Tak tulis nama, tak daftar MySejahtera, kena saman lagi. Tak ikut SOP, tak berjarak, kena saman lagi. Itu banyak saman. Takut tak kita? Oh, takut. Ni kira-kira Ustaz, kalau campur saman, kita 10,000 seorang. Topeng 2,000 ni, 2,000 ni. Takut tak kita? Takut. Sebab tu kita tak berani keluar. Sebab tu kita tak berani ke masjid hari ni, kerana kita bimbang saman. Covid tu nombor 2, saman nombor 1. Dia bimbang. Takut, dihukum. Baik. Apa beza orang beriman bila mana dia dihukum atas dunia ini? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, kalau kami buat jahat, kami kena hukum, kami takut." Lalu kata Nabi SAW, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakrin." Semoga Allah mengampuni dosamu wahai Abu Bakrin. "Alasta tumrid?" Tidakkah kamu pernah sakit? Kata Abu Bakar, "Yalah, pernahlah sakit. Demam, sakit gigi, sakit kepala, pernah sakit?" Pernah. "Alasta tansab?" Pernah tak kamu penat? Penat kerja, penat musafir, penat duduk kat dapur kalau kawan ibu, penat kita buang sampah, ambil sampah, buang sampah. Bahkan kuliah pun penat juga, penat. Misalnya, pernah tak kamu penat? Pernah. "Alas tatahsan?" Pernah tak kamu sedih? Memang pernah sedih. Patut boleh jumpa mak, tak boleh jumpa mak, tak boleh jumpa ayah, tak boleh jumpa adik-beradik, tak boleh jumpa kawan, tak boleh ziarah orang sakit. Oh, banyak benda kita sedih musim-musim macam ni lagi lah. Sedih. "Alas tatusi bukan al-awak?" Tidakkah pernah kamu susah? Pernah tak susah? Susah nak cari duit, susah itu, susah ini. Maka jawab Abu Bakar, "Bala, ya Rasul, pernah." Qal fahuwa mimma tuzzaw nabi. Cukuplah semua itu adalah balasan atas dosa kamu, balasan atas kesalahan kamu. Cukup. Tetapi ini rahmatnya orang beriman. Kalau orang kafir bila dia buat jahat, dibalas kejahatannya. Tapi orang beriman, segala kesukaran yang dilalui dalam hidupnya menjadi kafarah. Sebab itu unik kita orang beriman, Allah Ta'ala jadikan kafarat yang penembus dosa pada setiap amalan yang kita lakukan.
Bahkan Nabi SAW bila menyebut satu-satu kebaikan, Nabi kata ini penghapus dosa. Umpamanya taubat, at-taubatus sadiqah. Tetapi bila kita taubat pada Allah, apa yang Allah buat? Taballahu alaihi, Allah akan hapuskan semua dosa. Maka kerana itu kita kena setiap hari taubat. Kita buat dosa, kita buat jahat setiap hari tak? Ya, setiap hari kita buat jahat. Cuma bentuk kejahatan tadi ada yang kita nampak kasar, ada nampak halus, ada yang kita sedar, ada yang kita tak sedar. Sebelum Allah hukum kita, baik kita buat dulu. Kita dah sebut sunnatullah, setiap kita buat jahat Allah akan hukum. Sama ada dengan dosa kita dan ataupun kesukaran-kesukaran di dunia. Sebab bala berlaku sebab dosa kita. Ma nazala bala illa bi dhanbin, kata Senani. Wa ma rufi'al bala illa bi taubatin. Tidak diturunkan bala melainkan sebab dosa. Tidak diangkat bala melainkan dengan taubat. Baik, yang pertama tuan-tuan, bila kita buat dosa, kita kena tahu kita akan dibalas suatu hari nanti. Baik, kita taubat segera. Semoga kita tak dapat balasan yang bersifat kita tak mampu tanggung. Kita pernah tipu orang, mungkin kita akan ditipu. Maka kita taubat. Dengan taubat sebenar, walaupun kita pernah tipu orang tapi kita tak pernah kena tipu. Kerana apa? Kerana Allah dah ampunkan dosa kita dengan taubat. Satu. Yang kedua, dengan bila berwuduk kita ratakan betul-betul air wuduk. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana al-wudu' kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruja min tahti asfari. Siapa yang berwuduk dengan sempurna, maka akan keluar dosa-dosanya sehingga celah-celah kukunya. Kita ambil wuduk, biar rajin ambil wuduk. Bukan ambil wuduk sebab nak solat je. Bahkan kita sentiasa memelihara wuduk. Bila kita ambil wuduk, dosa kita diampunkan. Tadi kita ada buat jahat, buat silap, tengok itu dan ini, Allah ampunkan. Yang ketiga, ialah bila mana selepas solat fardu kita berzikir. Kita baca tasbih 33 kali, kita bertahmid 33 kali, kita bertakbir 33 kali, yang kita sudahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Melainkan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Walaupun sebanyak buih di lautan. Itu yang keempat. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, orang-orang yang mati syahid. Siapa pun mati syahid, Allah ampunkan dosa dia. Siapa yang mati syahid. Dan yang kelima, bila banyak langkah-langkah kita ke masjid. Kathratul khuta ilal masajid. Kata Nabi SAW, setiap langkah yang kita ke masjid, satu langkah tadi diampung dosa, diangkat darjat, diberi pahala. Bayangkan, banyak langkah kita. Banyaklah pahala dan banyaklah dosa kita dihapuskan. Dan seterusnya puasa Ramadan. Nabi kata apa? Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan, penuh keikhlasan, mengharapkan pahala Allah, Allah hapus semua dosa dia. Sebab itu bulan Ramadan bulan penghapus dosa. Jadi apa bagusnya? Yang kita dah sebut tadi, bila kita buat jahat, Allah balas. Kita nak balas cara kita mampu tanggung ke tak mampu tanggung. Kalau kita balas dengan cara yang kita katakan di luar kemampuan kita, kita bimbang kita tak mampu sabar. Maka ini Nabi SAW menyenaraikan amalan yang menjadi penghapus dosa dan kesalahan kita. Dan seterusnya ialah mencari Lailatul Qadar. Bila seorang menghidupkan malam Lailatul Qadar, maka dihapuskan dosanya. Seterusnya kata Nabi SAW, siapa yang menyebut Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Kita baca selalu Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallah wa bihamdihi 100 kali. Melainkan kata Nabi SAW, huttar khatayahu, bergugurang dosa dan kejahatannya, wa in kanat misla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di laut. Dan seterusnya kata Nabi SAW, bila kita buat jahat, terus buat baik. Bukan kata Imam Ibn Arabi, tempat di mana kita buat jahat, jangan kita berpindah sehinggalah kita buat baik dulu. Tempat di mana kita buat jahat, jangan berpindah, melainkan kita buat baik dulu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW menyatakan, wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Bila mana kamu buat jahat, cepat-cepat buat baik. Kerana ia akan menghapuskan kejahatan tadi. Bila dihapuskan kejahatan, memberi maksud dia akan hapuskan hukuman. Tuan-tuan seronok tak kita bila kita didapati bersalah, kemudian kita dihukum denda lah, denda RM1,000 atau penjara 5 hari.
Melainkan kalau kita buat satu benda, kita tak bayar denda, kita tak kena penjara. Tuan-tuan nak tak? Pasti kita nak. Buat apa? Pergi buang sampah tu. Pasti saya kata kita pilih buang sampah. Maka Nabi SAW bagi kita peluang untuk kafarah dosa kita dengan amalan-amalan yang mudah kita buat. Sebab kita kalau nak tanggung azab Allah, kita tak mampu. Ini baru azab dunia, azab akhirat. Maka lebih baik kita mencari apakah dia pengkafarah dosa-dosa kita kat dunia. Kita ni banyak buat dosa. Maka ini sebahagiannya. Di antaranya lagi ialah kita sembahyang 2 rakaat setiap kali kita, bila mana kita buat dosa. Ini disebut sebagai solat taubat. Kan siapa yang melakukan solat 2 rakaat ini yang disebut solat taubat, melainkan Allah ampunkan dosa dia. Dan seterusnya ialah kafaratul majlis. Atau bila kita duduk dalam majlis, barangkali kita mengumpat, mengeji, memfitnah, mempelekehkan orang, persendakan orang, maka buat kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Baca kafaratul majlis, melainkan Allah ampunkan dosa. Di antaranya ialah ibadah umrah. Di antaranya ialah ibadah haji. Di antaranya ialah solat fardu. Nabi kata apa? As-salawatul khams. Sembahyang 5 waktu itu. Antara satu waktu dengan sewaktu-waktu yang lain, mengampuni dosa antaranya. Maka dengan kita menjaga solat fardu kita, maka dia ampunkan dosa kita. Antaranya bila kita dengar tukang bang, tukang azan, habis dah azan. Bila habis azan, kita jawab dah azan. Lepas tu kita tutupi dengan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bila kita baca macam tu, diampunkan dosa kita. Yang seterusnya ialah sedekah. Kata Nabi SAW bahawa sedekah itu tutfi'ul khati'ah, memadamkan, menghapuskan dosa. Maka banyakkan sedekah. Kita tuan-tuan tak boleh nak, saya katakan nak elok diri daripada buat dosa, mustahil. Ada je dosa yang tak kena kita buat ni. Maka banyakkan sedekah. Biar setiap hari kita sedekah. Di antaranya ialah puasa hari Arafah. Ni dekat nak hari Arafah dah ni. Dia dah berada di akhir Zulqa'dah, nanti kita masuk Zulhijjah, maka kita mengambil peluang puasa hari Arafah, hari ke-10, hari ke-9. Yang disebut kelebihannya oleh Nabi SAW, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Dia akan ampun dosa yang lepas dan dosa yang akan datang. 2 tahun dia ampun dosa. Di antaranya ialah puasa Ashura. Yang disebut oleh Nabi SAW, yukaffirus sanatal madiyah. Dia mengampunkan dosa tahun lepas, setahun. Dan di antaranya ucapan tahlil. Apa dia ucapan tahlil? Itu kita menyebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita baca 100 kali, melainkan diampunkan dosa kita. Dan di antaranya ialah bila lafaz amin kita sama dengan lafaz imam, sama dengan lafaz malaikat, maka Allah ampunkan dosa. Sebab itu bila sebut waladdallin amin, biar kita sama dengan imam. Bila suara kita sama dengan imam, maka dia akan sama dengan malaikat. Tapi kalau kita amin dulu pada imam, kita amin kemudian daripada imam, maka tak mungkin amin kita sama dengan malaikat. Sebab namanya solat berjemaah. Kalau amin kita menyamai amin malaikat, Allah ampunkan dosa kita. Di antaranya ialah sabar dengan musibah yang menimpa kita. Maka itu juga kafarah. Dan di antaranya kita sebut subhanallah 100 kali. Subhanallah, 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 dia akan mengampunkan dosa kita. Di antaranya kita duduk dalam majlis ilmu. Kita duduk dalam majlis ilmu, maka Allah ampunkan dosa kita. Dan last kali, bukanlah dari sudut jumlah amalan yang menghapus dosa, tapi ini saya rasa kita dapat buat sebab dia mudah untuk, atau selalu mungkin kita buat. Antaranya ialah berselawat pada Nabi SAW. Kita sentiasa berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, khususnya hari Jumaat, malamnya dan siangnya. Dan khususnya juga bila mana lepas asar nak hampir maghrib, perbanyakkan selawat lagi. Maka kesemuanya amalan yang kita sebut penghapus dosa. Maka itu juga ni orang beriman, dia tak perlu tunggu bala Allah untuk dihapuskan dosa. Ada amalan-amalan yang boleh menghapuskan dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.